Okey, pada topik kali ini kita akan lihat apakah perubahan yang berlaku pada institusi raja di negara kita. Okey, seperti mana yang kamu tahu, institusi raja di negara kita sudah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan sehingga kini. Sebab itulah sehingga sekarang kita masih dapat lihat adanya raja ataupun sultan di beberapa buah negeri di Malaysia. Okey, jadi negara kita Malaysia merupakan negara yang masih mengekalkan warisan institusi raja. Dan ada jugalah negara-negara lain yang sama. Jadi, institusi raja ini telah menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Namun begitu, institusi raja ini ada mengalami beberapa fasa perubahan. Apa agaknya fasa perubahan itu? Apakah fasa perubahan yang dimaksudkan? Mari kita lihat sama-sama. Okey, fasa yang pertama iaitu institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal, iaitu zaman Kerajaan Melayu Melaka lah. Perhatikan video ini. Di atas nama Kerajaan Beringin Rendang, PT Sultan Syahrul Nizam Ibni Almarhum Sultan Malik Shah, saya pada ini hari mengelarkan Pak Lalam sebagai ahli lujum negara. Okey, baiklah. Melalui video itu tadi kita dapat lihat raja atau sultan ialah ketua kerajaan bagi negeri baginda. Dia jadi ketua pemerintah tertinggi dalam negeri mereka. Sebab itulah baginda ada kuasa untuk memberikan penganugerahan kepada rakyatnya. Bendahara, Tuan, Hang Tuah sudah mendahaka. Bunuh dia malam ini juga. Mereka tahu matinya saja. Ya ampun, Tuan. Sumpah mati. Sudahlah, namanya jangan disebut-sebut lagi. Mereka tak suka mendengarnya. Lekas bawa keringnya kemari. Tanda dia bukan menjadi hamba beta. Dengan sendirinya, Baginda Masih menjadi rakyat beta. Dari itu beta berhak akan hukumkan. Baginda Masih dan orang-orangnya sekalian dihukum penjara seumur hidup. Mika penyamun berdua yang membuat onar. Pada besok hari, Mika dihukum pancung. Baiklah, melalui video kedua tadi, ia membuktikan bahawa raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Maksudnya, raja boleh buat keputusan sesuka hati tanpa perlu nasihat sesiapa, tanpa perlu dihalang oleh sesiapa. Apa yang raja nak titahkan, dia ada hak untuk keluarkan titah tersebut. Okey, kita perhatikan video yang ketiga. Perdana Menteri dimulaikan. Sahabat-sahabatku, penghulu-penghulu di negara Beringin Rendang. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap satu purnama, kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing. Dari itu, sampaikanlah aduan masing-masing agar senang dipertimbangkan. Sekarang kita mulaikan dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih adalah aman dan sentosa, Tuanku. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih pun tidak ada kurang apa-apa. Bagus. Ampun, Tuanku. Keadaan Kampung Patih tidak menyenangkan sedikit, Tuanku. Sebab? Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus, Tuanku. Tikus? Tuanku Menteri? Tuanku, antarkan racun-racun tikus dengan seberapa tigra. Mendudung... Masalah tikus pun nak kena laporkan kepada sultan. Kenapa? Kerana segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik, maksudnya hubungan dengan negara luar, ditentukan oleh raja atau sultan. Jadi, raja akan bermesyuarat bersama rakyat, bersama penghulu untuk menentukan hal-hal pentadbiran dalam negeri baginda. Datuk Penghulu, Kita perhatikan pula video yang keempat. hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk. Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang mulia, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patih telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Syahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila, Datuk. Silakan. Okey, dalam video keempat kita dapat lihat raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Jadi,
Sultan ini dia ada pembantunya, pembesar-pembesarnya, pembesar berempat yang popular pada zaman tersebut, iaitu Bendahara Temenggung Shah Bandar Dahlan Semana untuk membantu Sultan menguruskan hal-hal pentadbiran. Jadi Sultan tak payahlah pergi sendiri, boleh hantar orang untuk pergi ke tempat-tempat tertentu. Seterusnya, fasa 2, institusi raja pada zaman penjajahan British. Pada waktu ini negara kita sudah dijajah. Kita lihat apa yang berlaku. Okey, yang pertama, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Ya, betul, mereka masih lagi mengetuai negeri mereka, tetapi adakah ianya sama seperti dahulu? Kita lihat fakta yang berikutnya. Yang kedua, raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Dah berbeza. Kalau dulu sultan boleh bebas buat apa-apa keputusan, tetapi sekarang sultan sudah tidak boleh membuat apa-apa keputusan sendiri kerana sudah ada campur tangan pihak luar dalam pentadbiran negeri baginda. Yang ketiga, pada zaman penjajahan British, raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Okey, British, mereka tidak ganggu urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Mereka masih serahkan hal-hal berkaitan ini dalam kuasa raja atau sultan di negeri tersebut. Yang keempat, penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Okey, dah tak ada dah pembesar berempat untuk bantu. Sekarang dah dimasukkan penasihat British. Ada campur tangan pihak luar dalam pentadbiran negeri baginda. Jadi seronok tak macam ni? Cuba kita fikirkan. Seronokkah ada campur tangan luar dalam pentadbiran negeri kita? Okey. Seterusnya kita pergi kepada fasa ketiga, iaitu institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Tadi British, sekarang Jepun pula. Okey, yang pertama, pada zaman ini raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, masih sama seperti zaman penjajahan British. Mereka masih lagi, baginda masih lagi mengetuai negeri baginda. Okey, yang kedua, masih sama, raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja tak boleh buat apa-apa. Raja terikat dengan pentadbiran Jepun pada ketika itu. Jepun bebas buat apa saja yang mereka nak. Yang ketiga, sama juga, raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Okey, Jepun juga tidak ganggu urusan agama Islam dan istiadat Melayu di negeri-negeri yang ditadbir oleh raja-raja dan sultan. Yang keempat, pada zaman penjajahan Jepun, Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Kalau zaman pendudukan British, penjajahan British, penasihat British kan. Sekarang bila zaman Jepun, Gubernur Jepun pula yang mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dah tak ada dah pembesar-pembesar yang akan membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, fasa yang terakhir, fasa keempat, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Jadi hingga kini ni apa yang kamu dapat lihatlah sekarang. Yang pertama, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Bermaksud, sistem raja sekarang, segala keputusan, segala titah baginda haruslah berlandaskan perlembagaan persekutuan. Tak bolehlah ikut suka hati. Dia ada undang-undang yang perlu raja-raja ikut. Yang kedua, kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Sama jugalah, raja atau sultan kena ikut undang-undang negeri yang dimiliki oleh baginda sebelum baginda mengeluarkan apa-apa titah. Kena tengok juga undang-undang. Tak boleh dah, tak ada kuasa mutlak dah. Yang ketiga, pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Okey, cuma sekarang raja atau sultan dah ada pembantu, tetapi pembantunya menteri besar dan adalah ahli-ahli dalam kerajaan negeri itu yang akan membantu sultan atau raja mentadbir negeri mereka. Yang keempat, institusi Yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. Masa inilah ada Yang di-Pertuan Agong yang mana raja dan sultan-sultan bagi setiap negeri akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Bertukar-tukar giliran mereka. Sekarang Yang di-Pertuan Agong kita, kenalkan siapa? Sultan Abdullah, iaitu
Sultan bagi negeri Pahang. Kamu kena tahu ni fakta ni. Kelima, 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Macam yang cikgu kata tadi, bergilir-gilirlah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni ada kuasa tertinggi dalam pemerintahan di negara kita. Jadi bergilir setiap 5 tahun akan tukar sultan-sultan di negeri-negeri yang berbeza untuk memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi jawatannya tak kekal 5 tahun sekali. Dan yang keenam, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Sekarang untuk membantu sultan, untuk membantu Yang di-Pertuan Agong untuk mentadbir negara, adalah jawatan-jawatan tertentu seperti Perdana Menteri dan jemaah-jemaah menteri yang membantu menguruskan bidang kuasa mereka untuk melancarkan pentadbiran negara. Okey, itulah 4 fasa yang berlaku perubahan pada institusi raja di negara kita. Namun begitu, walau apa sekalipun, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah hormat dan mendaulatkan serta bangga dengan institusi raja di negara kita. Okey, semoga kita bertemu di lain masa. Selamat belajar semua.